So kita akan tengok soalan kebat yang pertama untuk tajuk ungkapan algebra, alright, algebraic expressions, soalan pada buku teks. Okey, soalan yang ke-8 pada muka surat 119. Okey, jika kita lihat soalan ini, okey, sebuah kedai alat elektrik membeli 120 biji filamen. Okey, tips untuk kita buat soalan yang penyelesaian masalah adalah kita kena cari apakah maklumat yang diberikan dalam soalan. Okey, kalau ada highlightkanlah. Kalau tak ada pun tidak apa. Yang penting kita tahu kat mana isi-isi penting bagi setiap soalan tersebut. Okey, untuk soalan ni cikgu akan baca soalan bahasa Melayu lah. Sebuah kedai alat elektrik membeli 120 biji lampu filamen dengan harga RM-P. Okey. Kemudian 180 biji lampu LED dengan kos Q sebiji. Okey, itu maklumat pertama. Ini adalah harga membeli. Okey. Kedai itu kemudian menjual. Okey, macam mana dia jual? Dia jual dengan promosi 2 biji lampu filamen, 3 biji lampu LED dengan harga RM3H campur 4K. So, maklumat yang pertama adalah harga beli. Kemudian maklumat kedua adalah harga jual. Dan apa yang soalan minta? Okey, cikgu gunakan yang lain. Okey, so soalan minta jika kedai itu dapat menjual semua lampu, ungkapkan keuntungan. Okey, so itu soalan nak. Kita nak cari keuntungan. So kita kena recall balik. Okey, macam mana nak cari keuntungan? Nak cari keuntungan, kita recall balik dekat atas. Okey, recall. Keuntungan nak dapatnya adalah dengan mencari harga harga jual tolak harga beli. So benda tu kena tahulah, dan cikgu rasa awak dah belajarlah di sekolah rendah dulu. Okey, so benda pertama yang kita kena cari adalah harga jual dan harga beli. Kita mula dengan harga belilah. Okey, which is buying price. Macam nak cari harga beli? Harga beli ayat yang pertama ni lah. Dia membeli 120, okey, 120 lampu filamen dengan harga P ringgit sebiji. Kita ada 120 filamen. Setiap filamen harganya P. Jadi nak cari keseluruhan harga filamen 120 darab dengan P. Kurungan bermaksud darab. Okey, kemudian kita tambah dengan dia beli lampu LED sebanyak 180 didarabkan dengan harga setiap lampu LED ialah Q. Jadi 180 darab dengan Q. Maka kita permudahkan dan kita akan dapat 120 darab P adalah 120P, 180 darab Q adalah 180Q. Okey, itu adalah harga beli. Alright, kita teruskan dengan harga jual. Okey, harga jual ataupun bahasa Inggerisnya adalah selling price. Okey, macam mana dia jual? Dia jual dengan 2 biji lampu filamen, 3 biji lampu LED. Harganya 3H campur 4K. Jadi maksudnya dia packing kan. Okey, packing kan lampu-lampu filamen dengan LED. Dalam packing ada 2 filamen, 3 LED. Okey, so kita conteng tepi kat sini. Kita ada 120 filamen. Okey, kemudian kita nak packing kan menjadi setiap packing ada 2 biji. Jadi berapa packing kita akan dapat? 120 kita akan bahagi dengan 2, maka kita akan dapat 60 paket. Okey, harapnya faham Alright, seterusnya kalau lampu LED, kita ada 180 lampu LED. Dan kita nak packing kan setiap LED 3 biji. Jadi berapa packing kita ada? Maka kita akan ada 180 bahagi 3 sama juga 60 paket. Jadi kalau kita tengok kat sini So kat sini kita ada 60 paket untuk LED dan 60 paket untuk filamen. Jadi bilangan paket filamen dan LED sama. Jadi kita akan jual filamen dengan LED itu dalam 60 paket. Maka harga jualannya akan menjadi 60 paket didarabkan dengan setiap paket harganya berapa? 3H campur 4K. 3H campur 4K. Okey, so 60 kena darab dengan 3H campur 4K. Okey, bila kita darab dengan
dalam ni adalah satu ungkapan algebra kan, 3H campur 4K. Bila kita darab macam ni, cara nak darabnya adalah 60 kena darab dengan 3H, kemudian 60 kena darab dengan 4K. Itu caranya. Okey, kalau atas tadi 120 darab P, dalam kurungan hanya ada satu sebutan, jadi kita darab dengan P je lah. Tapi yang ni dalam kurungan ada dua sebutan, jadi 60 kena darab dengan sebutan pertama 3H, dan 60 juga kena darab dengan sebutan yang kedua, iaitu 4K. Maka kita akan dapat jawapan 60 darab 3K, jawapannya ialah 60 darab 3H jadi 180H, tambah dengan 60 darab 4K 240K. Itu harga jual. Okey, maka yang terakhir adalah kita cari keuntungan kita. Keuntungan ataupun bahasa Inggerisnya adalah profit. So profitnya adalah berapa? Harga jual tolak harga beli. Kita jual dengan harga 180H campur 240K tolak dengan harga beli. Tapi bila kita tolak satu ungkapan, kita kena buat kurungan. Tolak 120P tambah 180Q. And jawapan yang terakhir kita permudahkan jawapan tu tak termudah lagi tu. Kita permudahkan, kita hilangkan kurungan jadi 180H campur 240K tolak 120P, maka dia akan jadi tolak 120P tolak positif 180Q, dia akan jadi tolak 180Q. So ini adalah jawapan terakhir. Bila kita tengok, ini H, ini K, ini P, ini Q. Tidak ada sebutan yang sama, tidak ada sebutan yang serupa, no like terms. Maka ini adalah jawapan kita yang terakhir. So cikgu boldkan sikit untuk menunjukkan this is our final answer. So, kita pergi kepada soalan yang ke-9, soalan nombor 9, okey, daripada buku teks. Okey, kita baca soalannya. Rajah menunjukkan kawasan sebuah kebun milik Nurhaimi. Kawasan yang berlorek. Okey, so kawasan yang berlorek di sini ialah inilah kawasan yang berlorek. Cikgu guna gambar yang bawah lah kerana lebih jelas. Okey, kawasan yang warna coklat ini adalah kawasan yang berlorek yang belum dibaja, berbentuk segi empat tepat. Okey, kawasan selebih ni ditanami sayur-sayuran. Maksudnya kawasan yang warna putih ni ditanam oleh sayur-sayuran. Dan Nurhaimi ingin memagari kawasan tanaman sayur-sayuran. Maksudnya dia nak pagar semua kawasan ini yang warna putih sahaja. Jadi soalan kita ialah ungkapkan panjang dawai yang diperlukan dalam sebutan X dan Y. Okey, ataupun bahasa Inggerisnya express the length of fence required. Okey, so berapa panjang dawai yang diperlukan? Jadi untuk kita tahu panjang dia berapa, benda pertama adalah kita kena tahu kawasan yang kita nak cari panjang lah. Jadi kawasan yang kita nak cari panjang ni, okay, kita tebalkan sikit. So kawasan sekeliling ni lah. Okey, sini campur dengan sini, campur dengan sini. Okey, so sekeliling kebun yang ditanaman oleh sayur ni, maaf garisan agak sengit di situ. Okey, itu adalah keseluruhan kawasan yang akan ditanam dengan sayur dan yang akan kita pagar lah. Jadi kalau kita lihat daripada gambar ini, okey, kita guna warna lain sikit. Okey, tebal sikit. Okey, kawasan atas ni, okey, yang warna biru ni, kawasan atas ni 4x tambah 3 adalah sama dengan tambah dengan ini 2x tolak y, panjangnya sama dengan yang bawah ni tambah dengan sini. Betul? Panjangnya sama. Atas campur bawah adalah benda yang sama. Atas, jumlah panjang atas, jumlah panjang bawah adalah sama. Okey. Jadi maksudnya di sini, okey, apa yang kita perlu lihat ialah pertama sekali ialah panjang 4x. 4x tambah dengan 3. Kemudian kita tambah dengan 2xy tolak 1. Maka hasilnya ialah, okey, kita kembangkan 4x tambah 3 tambah 2xy tolak 1. Okey, so ini adalah panjang yang berwarna biru. Okey, so cikgu highlight dekat sini lah untuk menunjukkan bahawa ini adalah
panjang yang berwarna biru yang kita cari. Okay, so ini yang berwarna biru. Okey. So, kita nak tambah kawasan atas dengan bawah. Jadi maksudnya kita kena darab 2 lah. Jadi panjang untuk perimeter yang kita nak ni. Okey. Jadi panjang adalah sama dengan 2 kita darabkan dengan semua sebutan kita ni, iaitu 4x tambah 3 tambah 2xy tolak 1. Bila kita darab sebutan dengan ungkapan, bila didarabkan maka kita akan dapat 2 darab 4x 8x, 2 darab positif 3 tambah 6, 2 darab 2xy tambah 4xy, dan 2 darab negatif 1 sama dengan negatif 2. So itu adalah panjang. Panjang adalah benda yang berwarna biru ni lah. Okay? Dan jika kita lihat pula, kita lihat pula dia punya lebar, tinggi, kita nak panggil apa ni. Okay? So bila kita lihat di sini, sebelah kiri, tambah dengan yang ini, tambah dengan ini, nilainya sebenarnya sama je dengan panjang sini sampai bawah ni. So yang warna hijau sebelah kiri ni bila ditambah sama dengan panjang yang sebelah kanan, panjang daripada atas sampai bawah. Bermaksud, bermaksud apa di situ? Bermaksud kita nak cari lebarnya. Cikgu anggap itu adalah lebar. So lebarnya adalah sama dengan 2 kali xy tambah 7. 2 darab xy tambah 7. Kerana sebelah kiri, kawasan sebelah kiri hijau ni sama je dengan sebelah kanan. Jadi kita akan darab 2 lah. Maka kita akan dapat jawapannya ialah 2xy tambah 14. Maka kita dah dapat panjang dengan lebar keseluruhan. Maka soalan minta perimeter ataupun panjang keseluruhan dawai kita ialah kita tambahkan kedua-dua, iaitu itu 8xy. 8x tambah dengan 6 tambah dengan 4xy, kemudian kita tolak 2, ditambah pula dengan ungkapan di bawah. Cikgu buat kurungan. 2xy tolak tambah 14. So yang kurungan pertama ialah panjang kita, dan kurungan kedua ialah lebar kita. Kemudian kita permudahkan. Bila dipermudahkan, kita akan susunlah mengikut sebutan yang sama. Jadi 8x tambah dengan 6 tambah dengan 14. 8x tak ada kawan. Sebutan 8x tak ada kawan yang serupa. Jadi 8x saja. 6 kita akan tambah dengan 14. Kemudian 4xy kita akan selesaikan tambah 2xy. Ada tertinggal di sini 6 tolak 2. 6 tolak 2 dekat sini. Kemudian baru tambah 14. Kemudian kita selesaikan. Kita kira 8x 6 tolak 2 4. 4 tambah 14 positif 18. Kemudian 4xy tambah 2xy kita akan dapat 6xy. Maka itu adalah jawapan terakhir untuk panjang dawai yang diperlukan untuk memagari kawasan tanaman sayur-sayuran. So that's the final answer. Kita dah tak boleh simplify sebab semuanya adalah sebutan yang tidak serupa, unlike terms. So kita pergi kepada soalan nombor 10 pada muka surat 120 dalam buku teks. So berdasarkan soalan ini, suhu dalam unit darjah Celsius ditukarkan kepada Fahrenheit. Temperature in degree Celsius converted into degree Fahrenheit using the expressions 9/5T tambah 32. So seperti yang cikgu pesan bila baca soalan berayat, benda pertama adalah cari keyword dia. Cari apa benda yang disampaikan, apa maklumat yang kita perlu ada. So ini adalah formula untuk tukar daripada Celsius kepada Fahrenheit, di mana T dalam pembuli ubah T di dalam formula ini ialah suhu dalam unit darjah Celsius. So apabila sejenis cair dipanaskan daripada 18 darjah Celsius kepada 33 darjah Celsius, soalannya adalah berapakah perubahan suhu dalam Fahrenheit. So what is the change in temperature
in the unit of degree Fahrenheit. So kita nak perubahan suhu but in Fahrenheit. Jadi benda pertama yang kita kena buat adalah kita kena ubah nilai 18 darjah Celsius dan 33 darjah Celsius kepada Fahrenheit menggunakan maklumat yang diberikan. So 18 darjah Celsius, okey, tukarkan kepada Fahrenheit adalah dengan menggantikan dalam formula ni, iaitu 9/5. Okey, 9/5 kita darabkan dengan 18, kemudian kita tambahkan dengan 32. So apa yang kita aplikasikan di sini ialah bagaimana kita nak mencari nilai ungkapan algebra, okey, apabila diberikan nilai pemboleh ubah. How are we going to find the value of an algebra expression when given the value of the variables? So variables yang diberi kat sini T ni lah, nilai T diberikan 33 dan 18. So kita gantikan dan kita gunakanlah kalkulator so cikgu ada kalkulator. So 9/5 kita darabkan dengan 18 dan kita tambah dengan 32. Siapa yang otak bergeliga boleh guna otak, tak ada masalah. Okey, dapatlah jawapan dia 64/2/5 ataupun kita tukarkan dalam perpuluhan 64.4. So ini jawapan dia lah 64.4, 64.4 degree Fahrenheit. Okey, so unitnya adalah dah jadi Fahrenheit dah. Okey, seterusnya kita tukar pula yang 33 darjah Celsius tadi. 33 darjah Celsius. Okey, so 33 keluar pula formula dia. 33 darjah Celsius kita nak ubah menjadi Fahrenheit. Sebenarnya kita ambil je formula yang sama. Okey, so cikgu copy yang atas tadi. Cuma bezanya 18 ini sekarang diganti dengan 33. Okey, so kita gunakan kalkulator. So cara nak guna kalkulator, sini tak boleh copy paste. So kita guna patah balik ni. Patah balik sampai sini kita gantikan dengan 33. Tak perlu kita nak tulis daripada mula balik. So kita akan dapat jawapan 9/1/2/5 ataupun tukar kepada perpuluhan. Okey, decimal is 91.4. So jawapannya ialah sama dengan 91.4 degree Fahrenheit. Okey, darjah Fahrenheit. Soalan minta apa? Perubahan suhu. Maka perubahan suhu kita tolaklah, apa lagi? Maka perubahan suhu ataupun in English adalah change in temperature adalah sama dengan 91.4 tolak 64.4. Bila cari perubahan kita kena buat yang besar tolak yang kecil lah. So kita akan dapat jawapan 91.4 tolak 64.4. Tak perlu guna kalkulator pun tak apa kan. Okey, so kita akan dapat jawapannya adalah 27 darjah Fahrenheit, 27 degree Fahrenheit. So this is the answer for this question. Okey, jawapan terakhir kita untuk perubahan suhu dalam unit darjah Fahrenheit.